السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله. بسم الله. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang akhir bagi saya mengadakan kelas, iaitu kita akan bercuti selama 2 bulan, iaitu bulan 7, bulan 8, bulan 9 ujung insya-Allah kita bertemu minggu yang ketiga. Orang tua-tua dia tak boleh mengaji, dia kena banyak cuti. Kalau dia mengaji 24 jam dia pensan. Sebab itu saya bagi cuti 2 bulan. Pengajian PJJ, pengajian jangka panjang 2 bulan bagi kerana nak menghasilkan tesis yang baik. Jadi pada malam ini kita nak sentuh sikit aja yang dulu. Yang dulu kita kata manusia ni ada jasad, ada roh, ada hati, ada telinga cukup, ada akal. Tapi ingat, termasuk diri saya ingatkan diri saya, iaitu manusia ni 3 benda. Nak melengkapkan jasad dia, nak melengkapkan roh dia, nak melengkapkan akal dia, nak melengkapkan segala kehidupan dia sebagai manusia, dia mesti ada 3 benda, 3 perkara. Pertama, makan. Tak boleh. Kalau dia tak boleh makan, orang tu tak boleh lah, tak boleh. Tak boleh jadi dia kelang kabut lah. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi 50 waktu turun ke bawah jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam nasihatkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapat daripada Allah?" Rasulullah menjawab, "Aku dapat 50 kali sembahyang." Oh, kata Nabi Musa, tak boleh. Umat engkau lemah. 50 kali sembahyang tak boleh. 50 kali makan hari raya boleh. 50 biji rumah dia boleh berjalan, dia boleh makan. 50 kali sembahyang tak boleh. Sebab itu engkau kena mohon pada Allah, kod Allah Subhanahu wa taala dirahmatkan kepada umat kamu, maka engkau pergilah minta apa yang patut dapat.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu 9 kali turun naik, maka kurang 45. Dalam satu forum satu orang bangun tanya, wahai ahli panel, kenapa Rasulullah tak naik sekali lagi? Dah tinggal 45 tu, dia tanya kepada ahli panel, kenapa Rasulullah tak nak naik sekali lagi? Orang lain tak nak jawab. Saya tanya kepada yang menyoal tu, kenapa awak buat soalan macam itu? Dia jawab, kalau kena ke saya naik sekali lagi. Pasal apa engkau nak naik sekali lagi? Pasal dia kata, kalau naik sekali lagi 5 waktu tak ada. Alhamdulillah, kata dia, kita tidak susah sembahyang. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini 3 benda yang saya katakan tadi. Makan, kalau kita okey, alhamdulillah. Tapi ingat, kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan, minum rezeki Allah, jangan merosakkan alam ini. Jangan. Itu syarat dia, syarat makan, syarat minum, jangan rosakkan alam ini. Jangan merosakkan bumi ini. Jangan. Kalau engkau makan, engkau minum, tetapi engkau merosakkan alam ini, merosakkan apa tanah, apa ke bumi ini, merosakkan dunia ini, maka engkau tidak akan selamat. Mesti makan, minum sebagai manusia, mesti ada. Yang kedua, tidur. Tak boleh tidak. Mesti manusia biasa mesti ada tidur. Tinggal lagi bulan puasa ni kurang sikit tidur. Bercampur dengan sahur, bercampur dengan bola sepak, agaknya kurang sikit tidur. Tak apa kita tinggalkan bola sepak, kerana kita tidak berbicarakan dalam masjid tentang bola sepak. Kita nak bicarakan tidur ini satu nikmat Allah. Siapa yang tidur nyenyak, Masya Allah, tak payah lama. Tak payah lama. Orang yang Allah beri tidur dia sebaik-baik tidur, tak payah lama. 4 jam sudah cukup bagi dia. Orang yang tidur 8 jam tu, itu kira hebat tu. Orang yang tidur 10 jam memang sah. Orang itu bukan manusia biasa. Itu dia. Orang yang tidur 4 jam, 5 jam, orang ini hebat. Kerana dia beribadat pada Allah. Orang yang tidur 8 jam, ini manusia biasa. Orang yang tidur belah jam, itu bukan manusia. Makan, minum, yang ketiga, mesti beribadat. Kalau dia makan, dia tidur, tak ibadat. Makhluk lain makan, tidur, tak ibadat. Fikirlah situ, fikirlah situ, fikirlah situ. Orang yang makan saja tak tidur, tak ibadat, itu memang sah makna orang tu. Golongan manusia mesti dia ada makan, dia ada minum, dia ada ibadat, baru jadi manusia. Sehinggalah Allah beri pada kita satu kehebatan, iaitu ibadat ini termasuk salah satu daripadanya berpuasa di bulan Ramadan. Kita ambil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab Ramadan datang? Kita imbah kembali apa sebab Ramadan datang. Ramadan ni dia hebat. Ramadan ni satu kehebatan kepada umat Muhammad. Bila dia berpuasa, umat Muhammad ni, Masya Allah, nak peningkatan darajah sesudah dia beramal ibadat sembahyang, dia beramal ibadat berzakat, dia beramal ibadat haji. Maka pada ketika itu Allah beri satu lagi puasa. Puasa ini orang ada duit, tak ada duit, kena puasa.
Itu dia. Haji dah. Orang ada duit, berkemampuan, badan sihat, wajib. Orang miskin, tak ada duit, sihat tu badan tak sihat tu, tak wajib bagi dia. Tetapi bagi Islam, bagi kita, bila sebut puasa, awak hamba, asal Islam, awak miskin, asal Islam, awak kaya, asal Islam, apa darjah awak mesti puasa. Di sini kehebatan puasa, kerana menentukan seseorang itu sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Iaitu apa artinya? Bulan, sebaik-baik bulan, sebaik-baik bulan ialah bulan puasa. Sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Hari Jumaat hebat. Salah satu. Dua-dua ni hebat. Bulan puasa dengan bulan Jumaat ni hebat. Orang yang berpuasa, ketika dia nak berbuka puasa, ingat termasuk diri saya, jangan tuan-tuan maka sekarang masuklah waktu azan maghrib. Jangan. Tuan-tuan dah pegang buah kurma Yusuf Qayyim misalnya, dah pegang buah, baru iklan sekarang masuklah waktu azan, tuan-tuan dah ada dah buah kurma, dah ada di tangan buah kurma, nak tunggu Allahu Akbar aja. Tak boleh. Jangan. Ini saya nasihat diri saya. Hebat orang puasa. Tiap-tiap orang yang berpuasa, Allah mustajabkan doa dia sepanjang waktu. Tapi paling hebat, doa Allah makbulkan ketika berbuka puasa. Jadi kita kena jaga di sini. Apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa dibaca. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqina aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ingat, termasuk diri saya, selepas daripada itu sabarkan sedikit, iaitu berdoa dalam ketika nak menyuapkan makanan daripada biji kurma ke mulut itu. Berdoalah kita. Apa saja yang baik dilihat oleh Allah, makbul doa kita. Ketika kita nak menyuapkan makanan daripada makanan itu ke mulut kita, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa kami. Maka kita pada ketika itu, tuan-tuan, doa itu Allah makbulkan, insya-Allah. Itu ingat tu. Boleh ingat? Bukan makan puasa, bukan makan, bukan tak minum, bukan bila-bila masa boleh makan. Tetapi orang yang betul-betul berpuasa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqina aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bismillah nak masuk dalam mulut tu, doa situ, ya Allah, ampunkan dosa kami. Masya-Allah. Malam pertama, malam kedua, ya Allah, kekal ibadat kami. Malam yang ketiga, ya Allah, murahkan rezeki kami. Yang keempat, ya Allah, sihatkan kami. Maknanya kita tiap-tiap malam, tiap-tiap petang tu 30 doa kita cadangkan untuk makbul pada ketika nak berbuka puasa. Faham tu? Kalau ada soalan boleh tanya. Kira faham. Ya.
Ha? Dekat sini lah apa benda ni, saya tak apa. Saya ni orang tua, minta maaf cakap lah. Ha? Allah. Bahasa apa pun boleh, ya Allah. Kita orang Malaysia, bahasa Malaysia lah. Bangladesh, bahasa Bangladesh. Bahasa Melayu boleh, tapi jangan minta benda tak munasabah. Biarlah munasabah kita minta ketika nak berbuka tu, munasabah ada pada kita. Sihat itu ada pada kita mungkin. Murah rezeki itu ada pada kita mungkin. Beribadat itu ada pada kita mungkin. Jangan pergi minta, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku yang di Pertuan Agong tahun depan. Mana boleh. Kalau jadi yang di Pertuan Agong pula dah, macam mana? Tengok tempat lah. Kita duduk di USJ, bukan duduk istana. Ini kadang-kadang kita minta tu. Faham ni? Minta biar munasabah kita dapat. Jangan minta lebih. Kalau kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kekalkah kesihatan pada aku kerana aku nak beribadat kepadamu, Masya Allah, mungkin dapat. Tapi kekalkan kesihatan tapi tak tentu hala, tak boleh. Bila sihat dah pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, semayang lewat masjid tak pergi, surau tak pergi. Itu buat apa minta tu? Minta sihat aja. Tak boleh. Allah beri sihat. Akhirnya duduk dalam kereta misal kata, buat apa? Tak. Bahasa Melayu boleh, bahasa India boleh, bahasa Tamil pun boleh, Menggali pun boleh, Cina pun boleh, Myanmar pun boleh, Bangladesh pun boleh. Tak apa bahasa, bantailah. Tapi ingat, sebagaimana saya kata, ketika nak berbuka itu paling mustajab doa. Orang yang berpuasa ketika dia nak berbuka, maka itulah doa paling mustajab. Tapi janganlah pula misal kata tuan-tuan pula yang bagi tahu kawan-kawan sehingga awak jangan makan dulu sehinggalah kau doa tu tak payah tak. Doa tu duduk masa ketika Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkan kesihatan untuk beribadat kepadamu. Makan, alhamdulillah. Makanlah Yusuf Tayyib, korma Yusuf. Bukan saya syarikat Yusuf Tayyib, tak ada. Bukan itu tak kena-mengena, jangan saya kena. Ada kawan-kawan kata, Datuk jangan makan korma Yusuf Tayyib, gurau-gurau kawan-kawan. Saya kata pasal apa? Dia kata kalau makan korma Yusuf Tayyib, suara tak ada. Yusuf Tayyib kata dia tak ada suara, kata dia. Macam-macam kawan-kawan. Bismillah. Ini jaga. Faham tadi? Berdoa, jaga berdoa ketika Bismillahirrahmanirrahim. Doa situ. Baik. Sebelum puasa, kita kena buat 3 benda. Minggu ini, hari ini hari Jumaat, hari Sabtu minggu depan, minggu ni lah, minggu depan lah, Sabtu minggu depan dah mula Ramadan kan. Okey, kita kena buat 3 benda sebelum kita mencecah malam itu, malam Ramadan. 3 benda kita kena buat. Pertama sekali, kalau boleh buat, tak boleh buat tak apa, jangan pula tak boleh buat susah hati pula. Dah. Kalau boleh buat, mulai daripada malam ini sehingga hari Jumaat,
Ingat tuan-tuan, ingat. Saya nak bagi ingat balik semula. Sebaik-baik bulan, bulan Ramadan. Kerana makbul doa sepanjang bulan Ramadan. Tapi yang paling Allah beri kemakbulan ketika nak berbuka puasa. Berdoalah pada malam Ramadan tu, insya-Allah Allah akan beri peluang. Satu lagi saya nak bagi ingat diri saya sebelum saya terlupa. Pada hari Jumaat, yang Rasulullah kata sebaik-baik hari, penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Apa sebab penghulu segala hari hari Jumaat? Kerana ingat, bermula daripada petang Khamis, petang semalam hari Khamis, maknanya asar. Mula daripada asar, maghrib, isyak sampai subuh, zuhur, asar Jumaat. Asar Jumaat 24 jam. Ya. Daripada asar Khamis pergi ke asar Jumaat 24 jam punya masa. Bukan? 24 jam masa ini tuan-tuan, begitu juga. Jangan lepas peluang berdoa. Kerana bila hari Jumaat, kehebatan hari Jumaat ni Allah beri, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dia bawa cermin putih. Dia bawa cermin putih. Cermin putih tu ada satu titik hitam. Rasulullah bertanya kepada malaikat, apa dia cermin putih? Apa dia titik hitam yang ada pada cermin putih itu? Maka malaikat menjawab, Jibril menjawab, wahai Muhammad, seandainya sekiranya kamu dan umat kamu berdoa daripada Khamis petang sampai Jumaat asar, ketika 24 jam pusingan ini, dia titik yang engkau nampak pada cermin hitam itu ialah titik mustajabnya doa. Terkena Allahumma, berdoa kita pada ketika itu, terkena pada titik hitam hari Jumaat itu, Allah mustajabkan doa kamu otomatik, insya-Allah. Tapi kena jagalah 24 jam daripada Khamis sampai Jumaat. Sebab itulah orang berpuasa pada hari Khamis. Kita dapat dua kehebatan ketika berbuka puasa ketika hari Jumaat. Kita dapat dua benda. Kalau puasa hari Khamis, bermakna kita berbuka itu dah sudah satu. Dan yang kedua, malam Khamis tu, petang Khamis, malam Khamis, pagi Jumaat, dan juga petang Jumaat, maka itu adalah saat-saat kita tak tahu titik hitam itu bila masanya. Lepas Jumaat, semasa sembahyang Jumaat, semasa lepas Jumaat ke, semasa asar ke, semasa maghrib ke, semasa isyak ke, semasa pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi malam Jumaat ke, ataupun pukul 6 pagi pada hari Jumaat itu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu kita nak ingat. Kita nak ingat, termasuk diri saya. Sebab itu pada malam Jumaat itu, kita mesti ready hidup kita. Setiap minggu pada Khamis dan malam Jumaat itu, kita mesti bersedia untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam itu menghargai nilai kita. Jangan lepas peluang pada hari Khamis sehingga kepada hari Jumaat asar. Kerana itulah malam yang paling hebat bagi kita. Bila mana kita berdoa, makbulnya doa kita terkena pada titik hitam itu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kita kena jaga dalam keadaan ini, dan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berpuasa, kita kena buat 3 benda.
Jaga. 3 benda kita kena, sekurang-kurangnya kita kena ada pada diri kita. Pertama sekali, sebaik-baiknya sepanjang hari besok sampai kepada hari Sabtu. Banyakkan istighfar, banyakkan dan lakukan sembahyang taubat. Bertaubat, sembahyang taubat, istighfar pada Allah banyak-banyak. Sehingga daripada hari besok Sabtu kepada Sabtu, itu dia. Tobat, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas peluang. Kita mulakan dengan taubat pada Allah sebelum kita masuk fasa Ramadan. Kita bersedia pada minggu ini, pertama sekali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang minta ampun pada Tuhan. Contoh banyak astaghfirullahalazim wa atubu al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila astaghfirullahalazim mali wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul astaghfirullah. Maknanya astaghfirullah kena banyak. Satu contoh istighfar yang ada di dalam TV, di dalam itu mudah bagi kita. Selain daripada astaghfirullahalazim li wa liwa hingga akhir, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum, astaghfirullahalazim saja terpulang kepada kita. Tapi kita banyak istighfar, sembahyang taubat, baca Quran, beristighfar, berdoa. Mula hari malam ni, kalau dapat malam ni lah, jangan tunggu hari besok. Tak ya, malam ni start, balik-balik nanti dah buka pasar permulaan menghadapi Ramadan. Itu dia. Apa dia? 8:42. Mengaji tak payah lama, tapi banyak buat. Mengaji lama, buat tak payah, buat tak ada tak payah. Itu dia pula. Tengok. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Begitulah seterusnya. Astaghfirullah mali wali walidayya, astaghfirullahalazim mali wali, terpulang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa. Astaghfirullah saja pun tak apa. Tetapi astaghfirullah Rabbal baraya wa astaghfirullah minal khataya. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ampun dosaku. Wahai Tuhan yang menerima keampunan
astaghfirullah minal khotaya, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah daripada kesalahan yang dosa yang aku telah lakukan. Mesti mengaku macam itu. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Ada satu lagi yang jarang dah dalam TV sekarang ni. Ini pun doa paling baik. Doa, ya Allah, pemudahkan apa, Allahumma hisab-hisab kami, pemudahkan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sama-sama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini kita baca minggu ini, istighfar, selawat Nabi kena banyak. Kena banyak. Tidak ada artinya bukan kita tahan makan. Amat silap. Ini saya berkawan dengan satu orang kawan Cina lah. Dia kata, Datuk, kadang-kadang ada orang bagi tahu saya, kadang-kadang Datuk cakap dalam TV. Saya kata itu lama. Ialah lama pun ada, itu TV punya cakap ada. Dia kata terbalik habis cakap TV ada, terbalik. Apa yang boleh saya bantu? Datuk, dia kata, boleh tak Datuk bagi tahu pada pihak yang berwajib, cakap begitulah, cakap lembut lah, pihak yang berwajib bagi tahu sama dia, ini puasa sudah dekat, dia hanya 1 bulan saja. Boleh tak Datuk cakap sama dia, puasa tambah lagi 1 bulan. Dia nak 2 bulan. Saya tanya dia, pasal apa awak puasa 2 bulan awak mau? Islam kalau tambah lagi sebulan, saya kata tak tahu macam mana ini dunia. Orang Islam mesti tak mau. Pasal apa orang Islam tak mau? Dia kata orang Cina mau. Saya kata orang Islam dia baik. Walaupun dia tidak puasa 2 bulan, tapi 1 bulan sudah lebih kurang 10 bulan dia puasa. Saya kata, oh itu macam ke? Pasal apa awak mau tambah 2 bulan? Pasal apa mau tambah lagi 1 bulan? Dia kata orang Cina cukup senang hati kalau masuk bulan Ramadan ada bazar Ramadan. Minum pagi pukul 10 sikit saja, pukul 3 petang hantang betul-betul, kata dia. Siapa dia ni? Orang Cina. Saya amat bimbang. Bukan saja orang Cina, orang Melayu Islam pun puasa. Saya bimbang macam tu. Tujuan puasa bukan makan. Itu yang kita hebat tu. Siang hari tak makan,
malam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Hebat. Jaga pengalaman saya di masjid negara. Pengalaman masjid negara. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk, kita punya more malam ni dah habis. Orang makan. Sembahyang tak habis lagi, tapi habis dah orang makan. Saya kata, siapa yang makan? Datuk, orang yang 8 rakaat tarawih makan dah. Dia datang sembahyang tarawih 8 rakaat, dia hentam habis more. Masya Allah. Hebat. Sebab itu orang Islam ni kalau tentang makan, dia takut 23 rakaat dia tak makan. Masya Allah. Tak apa, saya kata itu rezeki dia. Kita jangan marah. Dia datang ke masjid negara ni pun dia semayam 8 rakaat tu kira hebat dah, saya kata. Dia makan tu biar rezeki dia. Minggu depan kita buat perubahan. Macam mana perubahan saya buat? Khaskan 8 rakaat sembahyang tarawih bagi jamaah yang sembahyang tarawih 8 rakaat sahaja. Wah, dia punya murid. Dia tanya pada kawan-kawan dia kata yang sembahyang 23 rakaat di mana? Dia nak tanya di mana? 23 rakaat di mana? 23 rakaat saya letak dalam bilik. Yang 8 rakaat agar-agar belah 2, karipak belah 2, anu tu air sirap manis sikit, merah aja, manis tidak, maknanya habis. Yang 23 rakaat termasuk yang mengaji dalam bilik. Dia bawa sup ekor, roti Perancis. 23 rakaat, tenaga lebih kan? 23 rakaat, tenaga lebih. Amun apa benda, semua benda bukan senang. Maaf, air panas, teh tarik, semua benda semua ada. Kopi tanah ke apa? Kopi radik ada. Tu kan semua. Ahli kafe ada juga, Bagi. Yang 23 rakaat ni pula, bila dia makan macam itu, dia pergi tanya pula kepada orang yang sembahyang 8 rakaat. Engkau orang more apa? Kawan ni bagi tahulah morenya agak-agak belah 2, karipak potong 2, apa ke korma belah 2, semua belah 2. Tak ada satu-satu, tak ada, semua potong 2. Engkau orang punya dia kata dia bawa sop ekor semua benda banyak lah, tom yam apa semua benda. Oh, kalau macam itu kata dia, minggu depan masuk geng korang lah 23 rakaat pula lah. Bukan nak semayang. Sebab itu puasa ni jaga. Puasa ni kena jaga. Bukan makan, bukan minum. Ibadah. Sebab itulah orang yang betul-betul puasa, bila dia berpuasa, dia hebat. Hebat. Amal ibadatnya hebat. Jaga. Kena bertobat. Kena jaga tu niat daripada sekarang. Aku nak berpuasa betul-betul, ya Allah, berikan kekuatan pada aku, berikan kekuatan pada kesihatan pada aku, ampun dosa aku, aku nak beribadat padamu. Niat elok-elok sebelum masuk bulan Ramadan ni. Yang kedua, 36 40 berapa? 42. Alamak, 6 minit lagi. Tak apa. Yang kedua, ini ingat, bila kita dah bertobat pada Allah,
minggu ini betul-betul kita buat. Angkat tangan berdoa, berjanji pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mulai daripada saat ini hingga ke akhir hayat, hindarkan pada aku segala sebarang maksiat, sebarang dosa, sebarang maksiat, ya Allah, hindarkan pada aku. Itu dia, kita minta pada Allah. Sujud aja, sujud Allah. Tiap sembahyang fardu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Sujud minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, selepas daripada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih ataupun sujud, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkan segala dosa, segala maksiat daripada mula sekarang hingga akhir hayat. Minta pada Tuhan. Jangan minta laparlah kita. Dah, jangan. Minta pada Tuhan. Tiap kali lepas semayang fardu, lepas semayang sunat, lepas semayang isyraq, lepas semayang duha, lepas semayang apa sekalipun, semayang witir malam nanti, minta pada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkan aku daripada segala dosa dan sebarang maksiat. Ya Allah, aku minta ampunkan dosa aku hingga akhir hayat. 2. Ingat itu berjanji, itu bertaubat, lepas itu berjanji dengan Allah, ya Allah, aku tidak akan melakukan sebarang dosa, sebarang maksiat. Berjanji. Tanda-tanda kalau ditakdirkan oleh Allah, sepanjang kita melakukan amal ibadat puasa, tidak terdapat cacat celah sama ada dosa ataupun maksiat yang kita lakukan, tak ada. Itu kita kena bangga diri kita. Sebab seolah-olahnya Allah telah makbulkan doa. Itu dia, tanda-tanda tu kena ingat tu. Tapi jangan pula lepas puasa hentang dah. Strict. Ada soalan situ. Yang ketiga, ni kena buat dua benda. Satu sesama manusia, satu lagi hati dalam ni. Yang ketiga ialah sebaik mungkin apabila sudah kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, apabila kita telah berjanji dengan Allah tidak akan melakukan segala maksiat dan dosa sehingga akhir hayat, ya Allah, Engkau hindarkan dan jangan jadikan aku melakukan sebarang maksiat. Yang ketiga paling hebat, kalau dapat hubungkan silaturrahim sebanyak mungkin dengan manusia, silaturrahim dengan manusia. Sebab itulah hari tu kemuncak daripada ini. Assalamualaikum mak, selamat berpuasa, maaf zahir batin, doakan saya dalam keadaan sihat dan habis berpuasa. Itu dia. Telefon pula kawan, Syekh, kita sama-sama mohon ampun dan mohon apa, silaturrahim tu. Silaturrahim kena ada silaturrahim. Yang kita nak marah pun kita hubungi, yang kita tak marah pun kita hubungi. Lebih-lebih lagi kepada mak ayah kita, mak selamat berpuasa malam ini, mulai tarawih, hubung, dan ayah kita hubungi. Itu kerana kalau kita buat hubung silaturahim, ada tiga kelebihan.
Pertama, umur panjang. Orang yang banyak silaturrahim, umur panjang. Yang kedua, murah rezeki. Murah rezeki. Yang ketiga, husnul khatimah, akhir hayat dengan mati dalam keadaan sebaik-baik mati. Allah. Silaturrahim dapat 3. Sambung sikit. Lepas ni berhenti lah. 5 minit saya sambung. Hubungkan silaturrahim sebanyak mungkin. Panjangkan. Di awal Ramadan ini, sepanjang Ramadan itu kita panjangkan. Sama ada kita panjang silaturrahim kita, sama ada kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkan penyakit fulan bin fulan. Ini hebat. Ataupun kita panjangkan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa muslimin muslimat yang hidup ataupun mati. Ya Allah, ya Tuhan, rahmatkan kepada orang yang hidup ataupun mati. Ya Allah, ampunilah dosa dua ibu bapaku. Ini kita minta, panjangkan dengan doa. Kalau dapat bagi makanan tu hebat lagi lah. Sayyidina Ali dia beri makan pada orang apa yang dia makan. Sayyidina Ali dia beri makan pada orang, dia beri apa yang dia makan. Dia beli kepala ikan 3, 1 untuk keluarga dia, 2 untuk jiran dia. Kita kepala ikan kita makan, ekor ikan bagi jiran. Kadang-kadang kucing kita pun sama puasa. Kucing kampung lah. Kucing tu dah yaw. Sabar. Kita makan pukul 7.30 ya. Sabar kan. Kucing pun puasa kadang-kadang. Ingat tu. Silaturrahim dengan doa, silaturrahim dengan pemberian makanan, silaturrahim dengan ucap salam. 3 benda kita nak hubung silaturahim dengan doa, dengan beri makan, dengan salam. Jumpa orang, senyum, yang orang kita kenal, Assalamualaikum. Dengan orang yang kita tak kenal, Assalamualaikum. Jangan orang yang kita tak kenal bagi salam senyum. Orang yang tak kenal tu dia kata orang ni tak betul juga. Jaga tu, silap faham bulan puasa susah. Jaga. Akhir sekali, tidak ada satu benda dalam hidup. Kalau kita sudah bertaubat, kita sudah berjanji dengan Allah tak melakukan sebarang maksiat, kita telah berjanji dengan Allah, misal kata menghubung ke silaturrahim, tidak ada yang paling hebat. 2 benda tolong samakan dalam perbuatan. Doa dengan ikhlas, sekalikan. Doa dengan ikhlas, sekalikan. Kalau kita berdoa tidak ikhlas, tak boleh. Doa saja ikhlas tak ada, tak boleh. Ikhlas saja doa tak ada, tak boleh. 2 ni kena duduk dalam satu kelompok. Boleh faham? Faham. Kalau faham, setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa bulan 9, minggu yang ketiga di Masjid Al-Falah. Bulan 10 baru jumpa. Oleh kerana dia awal bulan 9 saya ada hal di sini, saya boleh bulan 9 insya-Allah minggu yang ketiga sama-sama kita astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah
الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا اللهم عليها غير مفتونين ولا الضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat Hari Raya Aidil Fitri, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Tahun Masehi, selamat menyambut Ma'al Hijrah. 5 saya ucapkan malam ini, insya-Allah kita dimakbulkan doa. Aminlah sikit. Lambat.